Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badrul Amin bin Fazil. Nombor metrik 144746 dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Okey, kali ini saya akan menerangkan sebuah sedikit mengenai pembangunan lestari dalam perspektif Islam. Okey, untuk first kali, pembangunan lestari ini dibentuk berasaskan konsep dan juga prinsip pembangunan secara berterusan dalam memenuhi keperluan pada masa kini tanpa menjejaskan keperluan untuk generasi pada masa akan datang. Okey, kira-kira 17 matlamat pembangunan yang mapan telah disenaraikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada September 2015. Okey, untuk video kali ini saya telah memilih SDG yang pertama, iaitu sifar kemiskinan. Untuk matlamat bagi SDG 1 ni ialah untuk menyasarkan bagi menghapus segala permasalahan kemiskinan dalam kalangan masyarakat. Kemiskinan boleh didefinisikan kepada kekurangan ataupun ketidakcukupan seseorang individu tersebut dalam pelbagai sumber, termasuklah hal-hal lain bukan sahaja wang ringgit. Contohnya seperti tercicirnya daripada mendapat pendidikan yang sempurna, tempat tinggal yang selesa dan juga akses kepada kesihatan yang baik. Okey, saya ingin memetik kata-kata dari seorang tokoh yang agak terkenal, iaitu Nelson Mandela. Beliau menyatakan bahawa kemiskinan ini bukanlah sesuatu yang semula jadi, tetapi ianya ialah satu buatan manusia. Jadi perkara seperti ini sudah sepatutnya dapat diatasi jika diurus dengan baik dan juga teratur. Pembasmian kemiskinan merupakan satu tindakan keadilan, jadi ianya bukan satu belas kasihan. Jadi baru-baru ini dan juga masa sekarang pun masih reda lagi, kita telah pun dikejutkan dengan satu penularan wabak pandemik COVID-19 yang telah memberikan satu kesan ataupun impak yang sangat mendalam kepada semua pihak. Kalau di Malaysia sendiri pun kita dapat lihat golongan yang paling terjejas merupakan golongan yang telah diberhentikan kerja, ataupun dalam kata lainnya golongan yang telah hilang pekerjaan dan juga pendapatan mereka semasa wabak ini menular. Okay, kalau mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perniagaan pun menunjukkan bahawa peratus bagi golongan yang menganggur ni telah pun meningkat dan dengan sangat mendadak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Hal ini tidak lain tidak bukan adalah kerana terdapat banyak syarikat yang ingin menjimatkan kos. Jadi dengan pilihan yang ada, cuma syarikat terpaksa untuk memberhentikan pekerja mereka dengan tidak kira sama ada pekerja itu telah lama bekerja ataupun baru bekerja. Okay, hal ini disebabkan syarikat tidak mampu untuk menanggung bebanan ataupun kos untuk membayar gaji. Terdapat juga syarikat-syarikat yang tidak dapat bertahan dan terpaksa menggulung tikar akibat bebanan masalah kewangan yang sangat teruk. Jadi melalui segala permasalahan tadi, muncullah ataupun timbullah pelbagai masalah-masalah lain seperti masalah sosial, contohnya seperti kecurian, rompakan dan juga sebagainya. Hal ini adalah kerana desakan hidup yang telah mereka hadapi. Oleh itu, pihak berwajib, contohnya seperti pejabat zakat, perlulah memainkan peranan mereka bagi membantu golongan yang terjejas ini. Hal ini dapat kita lihat seperti dengan pemberian zakat sedikit sebanyak akan dapat membantu masyarakat kita yang terjejas ini dalam mengharungi desakan hidup semasa wabak COVID-19 ini berlaku dan juga berleluasa. Okey, pemberian zakat ni perlulah melihat kepada 3 tahap keperluan manusia, iaitu yang pertama sekali daruriyat, iaitu asasi, yang kedua merupakan hajiyat, iaitu kelapangan ataupun kemudahan, dan yang ketiga merupakan tasniat, iaitu membawa maksud kepada kesempurnaan. Okey, dengan ini kita dapat lihat bahawa semasa berlakunya pandemik COVID-19 ni, pemberian zakat ni boleh dikategorikan di tahap keperluan daruriyat. Okey, konsep pemberian zakat juga perlulah mengikut kepada berlandaskan kepada makasih syariah, iaitu memelihara agama, nyawa, akal dan juga keturunan. Sebagai contoh, kita dapat lihat semasa pandemik COVID-19 ini, disebabkan bebanan kewangan yang telah masyarakat hadapi telah menjurus mereka kepada hilangnya arah tujuan hidup hingga menyebabkan rosaknya akidah mereka, sehingga ada yang sanggup berfikir untuk membunuh diri. Jadi dengan pemberian zakat ini sedikit sebanyak akan dapat membantu golongan-golongan masyarakat yang terjejas ini untuk terus hidup dan juga dapat mengharungi bebanan dan juga tekanan hidup semasa berlakunya wabak pandemik COVID-19 ini.
hal ini juga dapat menghalang masyarakat untuk terus melakukan perkara-perkara yang tidak diingini untuk berlaku. Perkara ini juga dilihat sebagai memelihara agama seperti makasih syariah. Jadi sebagai kesimpulannya, daripada semua yang saya jelaskan tadi, dapat kita lihat bahawa kemiskinan semasa berlakunya wabak pandemik COVID-19 ini akan dapat ditangani dan diatasi dengan sewajarnya. Contohnya seperti pemberian zakat yang mengikut keperluan syarak selaras dengan maqasid syariah. Justru itu, pejabat zakat bagi setiap kawasan masing-masing mereka perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu dan memastikan kebajikan setiap masyarakat akan terjaga dan dapat menghapus segala bentuk kemiskinan yang akan mengarah kepada berlakunya pelbagai permasalahan yang lebih teruk. Okey, saya rasa setakat itu sahaja penerangan daripada saya. Harap-harap semuanya jelas, dan sekiranya saya tersalah info ataupun tersalah cakap, mohon dimaafkan, kerana yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu semuanya daripada saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.